Sebelum kita menjemput penceramah kita pada hari ini, ingin saya membuat sedikit kaji selidik dengan anda. Pernahkah anda menghadapi situasi atau kemalangan yang memerlukan anda untuk membuat tuntutan? Sila jawab ya ataupun tidak di poll yang diberikan atau komen di ruangan komen di Facebook. Saya akan cuba membaca dan melihat berapa ramai antara kita pernah menghadapi situasi ini ataupun tidak pernah menghadapi situasi ini. So dalam 5 saat, 10 saat. Okey, saya melihat ada banyak jawapan yang masuk sekarang ini. Okey, Alhamdulillah. It's good to know. Bagus untuk mengetahui yang ada ramai yang masih tidak pernah, maksudnya kita tidak menghadapi kemalangan mungkin. Okey, tahu kita, malang itu tidak berbau. Mungkin ramai di antara kita pernah menghadapi kemalangan di mana situasi yang melibatkan pihak lain melanggar kita atau mengakibatkan kemalangan tersebut, seperti jalan berlubang, kenderaan lain melanggar kenderaan kita. Tapi tahukah kita apakah hak kita sebagai mangsa? Apa yang boleh dituntut, apa yang perlu disediakan, siapa yang perlu dirujuk bagi membolehkan tuntutan ini dibuat. Okey, bagi menjawab persoalan dan mengupas topik ini, saya ingin menjemput penceramah kita pada hari ini, Mr. Sashfal Singh. Beliau adalah seorang pengguam dan pengamal undang-undang dari partner of Razi Sheikh Ahmal and Sashfal. Dengan ini saya menyerahkan sesi ini kepada Mr. Sashfal. Silakan. Terima kasih Cik Rin dengan Encik Surin. Saya Sashfal, saya seorang pengamal undang-undang. Hari ini topik yang kita akan berbincang hari ini adalah berkenaan kemalangan. Saya pasti setiap seorang penonton kita hari ini sama ada tahu atau pernah terlibat dalam kemalangan. Apa yang sering kali saya dapati dalam urusan saya dalam semasa saya mengamal undang-undang dan juga berbincang dengan klien-klien, ramai tidak tahu apa yang perlu dibuat, apa yang boleh dibuat apabila terlibat dalam kemalangan. Jadi saya bersama dengan MCM telah menyediakan panduan tuntutan ini untuk membantu serba sedikit penonton-penonton kita dan juga ahli-ahli MCM agar anda tahu apabila anda terlibat dalam kemalangan apa yang boleh dibuat, apa yang boleh dituntut. Dan kerana saya pernah mengalami banyak pengalaman, bila saya dapati, sebagai contoh saya ceritakan, kawan saya seorang dia adalah seorang kawan yang lain. Bila saya berjumpa dengan dia kata kehidupan dia susah. Saya kata mengapa? Saya tanya dia mengapa. Dia kata sebab kakak dia terlibat dalam kemalangan. So saya tanya dia, okey, bagaimana kemalangan terjadi? Dia kata kakak dia duduk atas motosikal dengan boyfriend dia dulu. Lepas tu boyfriend dia yang salah bila bawa motor tu langgar, saya tak ingat langgar lori ke langgar kereta. So kesian sebab kakak dia sekarang, dia kata dah kaki dia kena potong, kena amputate. So dia tak ada kaki. So dia kata susah lah sebab ibu bapa kena jaga dia, kena beli pampers untuk dia, kena beli wheelchair untuk dia. Dia orang memang miskin, tak ada duit semua. So, saya tanya dia mengapa, berapa tuntutan pampasan insurans yang kakak you dapat. Dia kata boleh buat ke tuntutan insurans? Saya terkejut bila dengar reaksi dia. Sebab saya kata mengapa tak boleh buat? Dia kata sebab ada ejen yang jumpa dia. Ejen tu kata tak boleh buat tuntutan kemalangan sebab boyfriend dia yang salah. Saya garu kepala. Saya tanya dia berapa tahun dah kemalangan tu berlaku. Dia kata dia ingat lebih kurang 8 ke 9 tahun. Sebab itulah lepas dari peristiwa-peristiwa sebagaimana yang saya ceritakan tadi, saya telah membuat keputusan untuk mengajar seberapa banyak orang yang saya boleh berkenaan undang-undang. Tak payah perkara-perkara
yang rumit seperti undang-undang nak beli saham, jual saham, semua ni perkara berkenaan kemalangan ni melibatkan sesuatu yang kita mungkin mengalami pada bila-bila masa. Jadi tujuan kami menyediakan panduan ini adalah untuk membantu agar ahli-ahli MCN dan juga penonton dan pendengar kita dan boleh tahu serba sedikit apa yang boleh dibuat, ya. Jadi saya akan mulakan slide. Gambar-gambar seperti ini, gambar kemalangan, motor langgar kereta, motor langgar lori. Kalau yang kami fikir adalah kerosakan kenderaan. Itu kemalangan yang paling biasa kami akan mengalami. Bila kereta langgar kereta, kerosakan kemalangan, klaim-klaim seperti itu ramai orang tahu apa yang perlu dibuat. Kamu hanya perlu pergi ke workshop dan toke-toke workshop akan uruskan tuntutan kemalangan kamu, betul? Itu yang pada kebiasaannya apa yang berlaku. Tapi anda tahu tak apabila kamu terlibat dalam kemalangan dan mengalami kecederaan, apa yang boleh anda buat? Itulah topik perbincangan kami pada hari ini, ya. Perkara pertama yang anda perlu buat adalah pergi ke hospital dulu dan dapat rawatan, dan selepas itu kalau kamu boleh membuat laporan polis, kamu perlu membuat laporan polis dalam masa 24 jam. Tapi kalau kamu cedera, tidak apa. Kalau kamu cedera, kamu boleh mengambil masa untuk buat laporan polis bila kamu sudah pulih, ya. Atau kalau family kamu, ibu bapa ke suami isteri boleh tolong membuat laporan panggil covering report. Hanya untuk memaklumkan kepada polis bahawa suatu kemalangan telah berlaku dan anda kini cedera dan berada di hospital, ya. Kamu bila anda masuk ke hospital, ingat atau mungkin cedera ringan, kamu pergi ke klinik, ingat ya untuk mengambil dan mengumpul semua dokumen perubatan dan anda harus menjelaskan dengan terperinci kepada doktor apa kecederaan kamu. Walaupun dia nampak macam luka-luka kecil, tapi luka-luka kecil pun anda boleh menuntut, ya. Walaupun luka dia kecil sangat, masih boleh menuntut. Kalau kecederaan macam whiplash tu artinya ingat peguam kapal Sing tak dulu masa first dia terlibat dalam kemalangan, kepala dia pergi ke belakang ke depan, dia whiplash, dia teruk. Itu saya ingat, dia cedera teruk masa tu. Tapi kadang-kadang orang bila kamu menekan brake dengan tiba-tiba ke leher kamu akan ke belakang ke depan, itu panggil whiplash. Kamu akan mengalami kecederaan di belakang leher, ya. Kecederaan seperti itu boleh dituntut juga. Ataupun kalau dada kamu menghempap steering wheel ke, so walaupun dia detail-detail yang kecil, tapi kamu harus memaklumkan kepada doktor, dan sama ada di hospital ataupun di klinik. Dan jangan lupa mengambil gambar, ya, mengambil gambar semua luka-luka, dan kalau ada gambar di tempat kemalangan ke, dan juga apa yang penting ialah pertama untuk mendapat rawatan, nombor 2 buat laporan polis, mengumpul semua dokumen. Dan kadang-kadang kalau anda masuk ke hospital, anda perlu memasukkan besi dalam kaki kalau kaki patah. Ia juga risit-risit pembelian besi tersebut, atau kalau harus membeli, doktor suruh membeli vitamin ke apa-apa, simpan semua risit-risit tersebut, kerana anda akan risit-risit tersebut akan digunakan untuk dalam apabila anda membuat claim insurans, ya. Ni claim insurans ni claim pihak ketiga maksudnya apabila contoh kamu bawa motosikal, ada lori keluar simpang, ya, lori keluar simpang, so kamu tidak dapat mengelak dan lori tersebut langgar kamu, so lori tersebut yang salahkan sebab dia keluar simpang, ya. So lori ini adalah pihak ketiga, jadi kamu penunggang atau penumpang motosikal ni akan membuat tuntutan dari insurans lori tersebut, bukan dari insurans kenderaan anda sendiri.
dari insurans pihak ketiga tersebut. Katakanlah kamu sedang berjalan kaki melintas jalan, tiba-tiba ada motosikal langgar. So yang orang tengah melintas jalan ni boleh membuat tuntutan pampasan insurans berkenaan kecederaan tersebut dari insurans motosikal tersebut, ya. Atau katakanlah kamu sedang menunggang motosikal, ada lubang atas jalan, so kamu masuk dalam lubang, kamu jatuh, kamu cedera, kamu masih boleh bawa tuntutan terhadap orang yang bertanggungjawab bagi memastikan jalan raya tersebut dalam keadaan baik. Dalam kes ni besar kemungkinan Jabatan Kerja Raya ataupun majlis. Jadi peguam biasa akan menyelidik dan mengetahui bahawa siapa yang bertanggungjawab, ya. Tuntutan pihak ketiga, anda faham ya? Pihak ketiga artinya kamu menuntut dari pihak lain-lain. Okey, lepas tu kamu juga apabila anda ada kerosakan, katakanlah motosikal kamu rosak semua, kamu hantar pergi workshop, kalau kamu buat tuntutan insurans, tak apa, kalau kamu bayar sendiri, simpan risi-risi dia, ya. Peguam biasa akan menyuruh anda menandatangani surat pelantikan. Anda harus membaca surat pelantikan tersebut dan juga surat kebenaran mengeluarkan laporan perubatan. Laporan ni berkenaan kerana ada Akta PDP di Malaysia, ya. So peguam tidak boleh memohon laporan perubatan tanpa izin anda. So, kamu harus memberi izin kepada peguam tersebut untuk memohon laporan perubatan bagi pihak anda. Jadi kebiasaan dalam kes-kes seperti ini, peguam akan menguruskan semua urusan berkenaan. Anda hanya perlu buat laporan polis saja. Lepas tu dan juga mungkin akan dipanggil ke balai polis untuk beli statement apabila anda sudah pulih, dan lepas tu pihak peguam akan uruskan berkenaan tuntutan anda dengan urusan dengan polis, urusan dengan hospital, urusan dengan JPJ, ya. Semua perkara tersebut akan diuruskan oleh peguam. Contoh-contoh tuntutan yang boleh anda buat adalah bila katakanlah anda cedera dari kemalangan yang tadi saya terangkan, kamu patah kaki ke, patah tangan ke, cedera luka-luka kecil ke, patah jari ke, tak kisah, ataupun mungkin anda mengalami trauma yang teruk. Begitu, ada kes begitu juga, ya. Tapi kesemua kecederaan anda harus, ya, anda harus ada bukti dalam bentuk apa? Bukti dalam bentuk laporan perubatan. Sebab itu penting untuk apabila pergi ke klinik, walaupun klinik perubatan, anda harus memastikan anda memberitahu doktor kesemua kecederaan kamu, dan doktor biasa akan menulis. Okey, dia akan menulis. Lepas tu jangan lupa ambil gambar juga, simpan dalam handphone gambar-gambar tersebut. Kerosakan harta benda, contohnya kerosakan kenderaan, ataupun kadang-kadang ada kes-kes kecuaian doktor ke. Kita ada baca kan, bila doktor dia buat surgery, dia tertinggal peralatan surgery dalam perut apa. Ada jadi kes macam tu. So anda boleh menyaman doktor dan juga hospital, ya. Atau kes-kes contoh kemalangan di tempat kemalangan, di tempat bekerja, apabila anda semasa waktu anda sedang bekerja dan sebagainya, ya. Tapi topik hari ini bukan, kami hanya akan menerangkan berkenaan kemalangan jalan raya saja hari ini, buat topik hari ini, ya. Jadi siapa yang boleh menuntut? Pemandu dan penumpang atau pembonceng terhadap kenderaan yang tadi saya cerita, pihak ketiga itu. Okey, pejalan kaki terhadap katakanlah motosikal, kereta ataupun terhadap majlis, okey, tidak menyelenggara jalan, okey. Dan juga apa yang penting anda harus ingat, tempoh masa menuntut yang seperti saya ceritakan tadi. Kawan saya itu dia dah 8 tahun. So seperti saya tulis di sini, tempoh masa menuntut adalah 6 tahun dari tarikh kemalangan. Anda harus ingat, ya.
3 tahun bagi kes-kes tuntutan kemalangan atau terhadap agensi kerajaan atau majlis dan sebagainya, 3 tahun saja. Tak boleh sehari lebih pun. Dia mesti ikut. Ya, ini sangat penting anda harus ingat. Seterusnya, secara ringkas ya, hari ini kami akan menerangkan berkenaan kecederaan, bagaimana mengira tuntutan. Okey, apa yang kamu harus ingat? Nombor 1, liability. Liability maksudnya apa? Siapa salah? Tadi saya bagi contoh, motosikal jalan terus, okey. Lepas tu lori keluar simpang. Lori keluar simpang. So siapa yang salah? Lori tu yang salah. Ni senang, dia biasa ikut logik lah, ikut logik. Kalau katakanlah kamu sedang bawa kereta, lorong, lepas tu ada kereta kat depan tu tukar lorong. So siapa yang salah? Tukar lorong tanpa beli signal, dia yang salah. Okey, dan selalu mahkamah menganggap kenderaan di belakang harus lebih was-was. Jadi kenderaan yang belakang, kalau kamu di belakang membawa motor, kereta, kamu langgar kereta di depan kamu salah. Okey, kamu kebiasaannya mahkamah akan mendapati kamu salah kerana kamu harus memastikan terhadap ada jarak yang mencukupi antara kenderaan anda dengan kenderaan di depan anda. Okey, jadi dia isu liability ni dia bergantung, dia banyak jenis isu-isu yang boleh timbul. Katakanlah sebuah bas dia reverse, lepas tu dia langgar budak yang tengah melintas jalan. So siapa yang salah? Okey, ataupun kalau katakanlah budak tu tiba-tiba lari depan bas, siapa yang salah? Dalam kes ni budak tak boleh salah sebab dia budak kecil, so dia ikut umur juga. So tapi hairan juga, ada juga mahkamah seperti di Malaysia belum lagi, tapi di kalau United Kingdom, mahkamah juga ada mendapati kanak-kanak umur 6 tahun boleh salah, turut bersalah. Tapi di Malaysia kebanyakan kes kalau melibatkan budak-budak, mereka tidak tahu. Okay, so kenderaan yang harus lebih berwaspada dan pemandu kenderaan tersebut akan didapati bersalah. Kalau contoh seperti di Thailand atau di Indonesia, undang-undang mereka lain sikit. Kalau di negara-negara ni, Indonesia ke Thailand, dia undang-undang sentiasa menganggap kenderaan yang besar lebih bersalah daripada kenderaan yang kecil. Kalau lori langgar motor, tu lori yang salah. Dia lebih berpihak kepada kenderaan yang kecil seperti pelintas pejalan kaki, yang bawa motosikal semua. Tapi Malaysia kita masih ikut tengok fakta kes lah, bagaimana anda sarjan di balai akan ambil keterangan anda, bagaimana kemalangan berlaku, kalau ada bukti gambar ke apa. So berdasarkan bukti-bukti tersebut baru pihak peguam dan juga pihak mahkamah boleh menasihati dan juga meneliti kes ini untuk tengok siapa yang bersalah. So di Malaysia ni dia ikut undang-undangnya siapa yang salah. Okey. So kalau kamu bukan salah, kamu boleh menuntut. Kalau kamu salah, kamu tak boleh menuntut berkenaan kecederaan kamu, tapi kamu masih boleh menuntut bagi kerosakan kenderaan anda. Faham? Okey. Tapi kadang-kadang seperti contoh katakanlah kemalangan di traffic light. Kebiasaannya kalau kemalangan di traffic light, kedua-dua pihak akan cakap saya tak salah. So apa mahkamah akan buat? 50-50. Dua-dua sama-sama salah. Okey, so kalau katakanlah pampasan kamu patut dapat adalah 100,000, dia bagi setengah lah. So kamu akan dapat 50,000 saja. Sebab tak dapat dipastikan siapa yang salah. Kecuali katakanlah ada CCTV di traffic light tersebut, atau kamu ada dash cam ke, baru boleh tahu memang anda tidak salah lah. Okey, atau kalau kamu langgar kereta tu, kamu bawa motor, kereta tu ada dash cam, so dia ada bukti yang dia tidak salah. So kamu nak tuntut macam mana? Sebab kamu kena buktikan. So itu isu liability. Faham? Okey, lepas kamu tahu siapa salah, nombor 2, apa yang kamu boleh tuntut bagi kecederaan kamu. Okey, kecederaan kamu boleh tuntut. Contohnya kamu patah tulang apa, kamu cedera apa. So dia ada dia punya formula dia.
kamu lepas saya akan terangkan ya. Tulang apa macam contoh kalau ada luka-luka dia biasa RM2,500 lah dia tuntut pampasan kamu. Tapi katakanlah kamu kaki dah potong semua, so dia akan lebih lah, mungkin boleh sampai 500-600 ribu bagi kecederaan saja ya, bagi kecederaan tersebut. Tapi lepas tu kamu juga harus mengambil kira kehilangan pendapatan. Kalau kamu mengalami apa-apa kehilangan pendapatan, katakanlah kamu makan gaji, tak dapat bekerja 4 bulan, so kamu boleh menuntut bagi kehilangan pendapatan 4 bulan tersebut. Ataupun katakanlah kamu tak boleh bekerja lagi, kecederaan teruk, so kamu akan menuntut bagi kehilangan pendapatan masa hadapan. Jadi ya, kehilangan pendapatan sekarang dan masa hadapan. Juga kos-kos perubatan kamu, mungkin kos-kos surgery masa depan ya, kos katakanlah kos penjagaan, kamu dah jadi OKU, jadi sekarang perlukan penjaga, kos bagi penjaga tersebut. So peguam akan cuba bantu kamu lah untuk dapat quotation dari syarikat-syarikat penjaga untuk tengok berapa harga semua, sebab kamu memang tak ada duit sekarang. Kamu katakanlah kamu tidak ada penjaga, ataupun kamu dewasa 20 tahun, 21 tahun sekarang, tinggal satu kaki je, so kamu perlukan bantuan ya, penjaga perlu menjaga kamu perlu wheelchair, kamu mungkin perlukan katil-katil yang khas, lepas tu ubat, perlu buat dressing selalu tu. So semua bagi semua item-item tersebut kamu harus mengitemize dan masuk sekali. Sebab apa? Tuntutan ini hanya boleh dibuat sekali saja. Katakanlah kamu buat tuntutan hari ini, okey, kamu dapat pampasan 200,000, 300,000, kamu tak boleh dalam masa 10 tahun datang balik kata saya nak buat claim balik. Tak boleh. Sekali saja, ingat, sekali saja. So semua tuntutan masuk sekali. Apa yang penting adalah apa yang doktor kata. Kalau laporan doktor kata kamu memerlukan katakanlah penjagaan, atau kamu memerlukan surgery pada masa depan, pembedahan pada masa depan, so dalam laporan doktor tersebut, doktor ada mengatakan, dan juga ada quotation dari berapa banyak surgery tersebut, cost dia. Surgery bukan sekarang, mungkin kamu perlukan surgery dalam 5 tahun, 10 tahun akan depan, masa depan. Katakanlah kamu ada kecederaan pada lutut, tahu lutut, kalau kecederaan pada lutut, kalau kamu letak pun apa-apa lutut palsu apa, dia tak tahan lama. So bila tak tahan lama, dia kena buat replacement, kena buat penukaran dalam masa depan. So kos-kos itu sekali, semua kena masuk sekali. You tak boleh datang dalam 10 tahun akan datang cakap, macam mana saya tak cukup claim saya, sebab dulu saya tak masuk claim untuk spare part sama lutut semua tu. Tak boleh. Sekali saja semua claim kena masuk. Itu kena ingat. Kini dan masa depan. Ni saya tulis kini dan masa depan. Semua masuk sekali ya. Claim bagi kematian saya akan terangkan bukan minggu ni ya. So minggu ni kami fokus pada kecederaan. Ingat ya, kehilangan pendapatan sekarang, kehilangan pendapatan masa depan, kos perubatan, bil, kos penjagaan, kos peralatan, kos bersih, kos pembaikan, kos maid services, kos perubatan masa depan, semua masuk sekali ya, jangan lupa. Okey. So ini summary dia, tuntutan kemalangan biasanya untuk kecederaan dan kematian. So jadi saya ada terangkan tadi bagi kecederaan. Okey, bagi kecederaan contohnya. Okey, contohnya kalau katakanlah kamu cedera, okey, cuba tengok di sini ya. Saya bagi satu contoh, jari. Okey, jari antara 4,000 hingga 14,500 contohnya. Okey. Kalau contohnya saya bagi contoh femur ni betis ya, femur betis. So di antara 21,500 hingga 48,500. Okey, kalau katakanlah kaki kamu telah pendek,
okey, pendek beberapa cm ke 1.5 cm, 2 cm ke apa, sebabkan oleh kemalangan tersebut, so claim kamu akan lebih tinggi, 36 hingga 60,000. Okey, ini panduan ni daripada Malaysian Bar Council dan juga dari mahkamah sendiri, ya. So panduan ni anda boleh gunakan, tapi dia bukan kira dia akan ikut. Dia ni panduan saja. Dia mungkin boleh kurang, mungkin boleh lebih. Tapi ingat, ni hanya untuk kecederaan saja. Katakanlah kamu ada cedera betis, ya, peha, cedera peha, katakanlah cedera peha and then femur, tapi dia teruk. Dia bukan cedera biasa, dia cedera teruk. So mungkin claim dia boleh lagi tinggi. So dia bergantung, sebab kadang-kadang orang tu bila cedera peha tu, lepas tu kaki dia mungkin pendek 5 cm. Teruk tu 5 cm tu memang banyak. So dia kena beli kasut yang khas. Dia memang dah tempang. Bila dah tempang, dia mungkin pemandu lori, dia tak boleh pandu lori lagi. So semua kecacatan sama ada kekal atau tidak, dia boleh quantify, boleh dikira, dan peguam biasa akan membantu anda untuk membuat pengiraan tersebut, ya, untuk menasihati anda berapa banyak anda boleh dapat bagi tuntutan anda, ya. So ni panduan ni saya sediakan khas untuk penonton saya dengan juga warga MCM, supaya kamu tak boleh cari macam ni, orang buat summary macam ni, ringkasan, tak ada. Biasa ni saya ambil dari buku panjang-panjang, orang tulis panjang lebar semua, so saya summarize, saya buat lukisan, semua senang baca, ya. Kalau kamu perlukan panduan ni, kamu boleh pohon daripada MCM, ya, nanti. Okey, ni contohnya kalau pengsan. Kalau kamu pengsan, kamu akan dapat 6,000 lah. Tapi biasa bila cedera tu, dia bukan satu, dia banyak sekali. Kamu mungkin pengsan, lepas tu katakanlah kamu kantuk, kepala kamu kuat juga, so lepas tu ada hilang ingatan sikit. So semua dia boleh kira. Tengok, kalau katakan orang tu koma tu memang teruk lah. So dia untuk kecederaan saja mungkin 200,000 lebih lah. Tapi bila you dah koma, so dia bukan kecederaan saja, sebab kadang-kadang dia kena kira semualah. Dia koma, lepas tu ada retak, ada gigi patah, lepas tu ada pendarahan teruk, semua dia akan kira, kalkulate satu kecederaan, semua kira sekali, kira sekali, lepas tu ada total dia, lepas tu masuk kehilangan pendapatan cuma sekali. Itu cara untuk mengira, bagaimana mengira pampasan tuntutan kamu, ya. Katakanlah orang tu dia hilang pendengaran, okey. Kalau satu telinga lain, dua telinga lain, okey. Semua ni anda tidak boleh cakap saya sudah hilang pendengaran, tak boleh cakap saja. Doktor yang kena cakap. So jadi anda perlukan laporan perubatan. Sebab tu laporan perubatan sangat penting. Dia harus tulis semua kecacatan sementara atau kecacatan kekal yang kamu mengalami, semua kena tulis dalam laporan. Tanpa laporan daripada doktor tersebut, tak ada siapa boleh bantu kamu untuk buat tuntutan. Mahkamah tidak hendak dengar apa yang kamu cakap. Mahkamah hanya akan tengok apa bukti bertulis yang anda ada. Itu yang penting. Kamu harus ingat, ya. So ingat, liability, siapa yang salah? Quantum, berapa kamu boleh dapat? Dua elemen. Okey, siapa yang salah? Tadi buat contoh, siapa yang salah? Okey, kereta langgar motor keluar simpang ke, traffic light ke, siapa yang salah? Lepas anda tahu siapa yang salah, biasa polis akan menyaman orang yang salah lah. So orang yang tak bersalah tu dia boleh bawa tuntutan lah. Tapi kadang-kadang kalau 50-50 case, mungkin dua-dua nak bawa tuntutan, boleh juga. Sebab dia salahkan dia, A salahkan B, B salahkan A, dua-dua cedera. So dia saman saling sendirilah, dua-dua saman. Tapi you saman insurans lah. You peguam anda akan menamakan orang yang melanggar kamu sebagai penama dalam saman mahkamah, tapi yang akan bayar itu adalah insurans. Jadi apa yang penting, orang yang anda hendak menyaman kenderaan tersebut perlu ada insurans. Kalau kenderaan tersebut tak ada insurans, kamu nak saman macam mana? Kamu masih boleh saman, tapi
siapa akan bayar? Itu masalah dia. Ya, siapa akan bayar? Dilanggar oleh kenderaan tiada insurans. Apa kamu boleh buat? Katakanlah kamu dilanggar kenderaan tak ada insurans, kamu boleh menyaman orang tersebut. Okey, tapi masalah dia kalau katakanlah kamu dapat penghakiman dari mahkamah, lepas tu kamu perlu dia usaha dia lain sikit sebab kamu perlu execute penghakiman tersebut, okey, terhadap orang itu sendiri. So kalau orang tu memang dia tak ada duit ke apa nak bayar, susah, kena lelong rumah dia semua. So dia proses dia lagi kompleks. Bukan tak boleh buat, boleh buat juga, tapi dia lagi kompleks, ya, dan susah sikit. Jadi kebanyakan kes yang mana kenderaan yang langgar anda ada insurans, jadi insurans yang akan bayar. Dalam kes langgar lari ini masalah sebab tak ada siapa untuk disaman. Nak saman siapa? Sebab dia dah lari. So tak ada bukti kecuali kalau polis boleh dapatkan bukti. So, saya ada jumpa seorang budak, kesian dia umur dia 30 lebih tahun tapi mak dia kata dia dah hilang ingatan semua. Dia accident masa umur dia 20 lebih tahun. Dia kes langgar lari. So kesian sebab apa? Mak dia kena jaga dia. Dia dulu mak dia kata dia budak yang bijak, pergi sekolah semua, masuk universiti semua. Tapi sekarang dia macam IQ dia macam budak kecil. So mak dia kena jaga dia semua hidup lah. So ini yang sebab kes-kes langgar lari ni memang. Sebab tu polis pun dia kalau anda langgar lari, dia memang akan tangkap kamu sebab kalau kamu salah pun tak apa sebab insurans yang akan bayar, ya. Tapi bila kamu langgar lari, bagaimana keluarga tersebut nak bawa apa-apa tuntutan? Dia seumur hidup dia kena hidup merana. Jadi okey, ini dokumen-dokumen tadi saya ada ceritakan, dokumen yang diperlukan, dokumen polis, laporan polis anda, laporan polis pihak ketiga itu, sebarang keputusan kes dari polis atau kalau ada saksi bebas, mungkin dokumen perubatan. Ini semua dokumen-dokumen yang diperlukan, ya, dokumen yang diperlukan bagi membuat tuntutan pihak ketiga. Okey, ni contohnya, katakan Ali menunggang motosikal, apabila tiba di lampu isyarat, Ali nampak lampu hijau, Ali berjalan terus, dilanggar sebuah kereta. Pemandu kereta tersebut mengatakan lampu bagi pihaknya hijau, tapi Ali pula mengatakan lampu bagi pihaknya adalah hijau. Jadi dalam kes ni Ali patah kaki tapi telah pulih semula. Dia tiada kehilangan pendapatan, yang tiada sebarang kehilangan lain. Kita anggap, ya, anggap so liability dalam kes ini, kecuali ada bukti lain, liability dia 50-50, 50-50. Jadi kecederaan dia katakanlah tibia fibula tambah dengan sekali dengan parut. Tibia fibula mana? Cuba tengok mana tibia fibula. Ni kat bawah ni, bawah betis, tibia fibula. Okey, ni kecederaan dia. So dia pengiraan dia ada kat sini. So kamu pergi bawah balik. Okey, tibia fibula macam katakanlah tambah parut, tak ada kaki tak pendek, tak ada kecederaan lain semua, katakanlah 40 hingga 45 ribu. Contoh anggaran sebab 50% kan, so anda dapat 20 ribu bagi kes ini. Okey, ini cara untuk mengira bagaimana papasan tuntutan anda. Bagaimana pula katakanlah kamu bawa motosikal, lepas tu atau bawa kereta ataupun sedang jalan kaki, ada lubang dalam jalan, so kamu boleh saman pihak berkuasa. Ingat ya, ni ramai orang yang tak tahu. Anda boleh saman pihak berkuasa. Sebab apa? Pihak berkuasa pun ambil insurans, public liability insurans, Jabatan Kerja Raya ambil insurans, majlis ambil insurans, semua ada insurans. So kalau kamu boleh saman, sebab apa? Insurans yang akan bayar, ya. Yang tadi saya terangkan kes yang tiada insurans tu, bagaimana pula kalau kes langgar lembu? Ini masalah ni sebab langgar lembu, nak saman siapa? Kecuali kalau kamu tahu siapa pemilik lembu tersebut, kamu nak saman pemilik lembu tersebut. Kamu bawa motosikal, lepas tu kamu langgar lembu tu,
So kamu dapat cedera, kamu boleh saman pemilik lembu tersebut, tapi macam mana nak buktikan dia lembu tu ada pemilik dan juga dia tak ada insurans. So kalau kamu saman orang tu pun, dia besar kemungkinan dia takkan bayar. Ya, ni sebab itu kes-kes saman lembu semua memang susah nak tolong. Boleh dibuat, bukan tak boleh buat, boleh dibuat, tapi tak ada insurans lah, itu masalah dia. Ya. Ini juga saya nak nasihat berkenaan ejen-ejen ya. Kadang-kadang saya pernah dengar ada syarikat-syarikat diorang menyamar sebagai lawyer pun ada. Lepas tu dia kata dia boleh buat claim consultant, tetapi besar ni pergi Facebook pun ada, saya tengok kat Facebook ada. Ni semua perkara-perkara seperti ni, nombor satu dia haram. Okey, dia tidak dibenarkan ejen-ejen ni, sebab tuntutan hanya boleh dibuat oleh peguam, bukan ejen-ejen ni. Sebab ejen-ejen ni ramai masalah dia, ramai yang tipu. Okey, ramai yang tipu. Saya pernah dengar kes ejen-ejen ni, dia contoh kalau kes orang asli ke apa, atau kes orang yang miskin duduk dalam kampung-kampung, dia orang tak tahu kan. So katakanlah ada tuntutan dia patut dapat 300-400 ribu, tapi akhirnya tengok ejen bagi dia 10-20 ribu je, lain semua siapa ambil. Sebab itu anda harus berwaspada bila berurusan dengan ejen-ejen ni. Sentiasa jumpa dengan peguam anda. Penting untuk ingat ya, jangan percaya ejen-ejen. Banyak kat Malaysia ni ramai, walaupun tidak dibenarkan tapi ramai. So kamu harus berwaspada. Sentiasa jumpa dengan peguam. Biarlah peguam yang nasihati anda. Okey, dapat nasihat dari peguam, bagaimana saya boleh buat tuntutan, okey, apa sudah jadi dengan kes saya, apa status kes saya. Urusan dengan peguam senang. Ya, ingat banyak. Minta maaf ya, Ustaz Syukur ada lagi 5 minit. Okey, ni saya sudah sampai pengakhiran. Ya, ni perkara ni ramai tidak tahu juga. Motor Insurance Bureau ya, MIB. MIB adalah contohnya kes kenderaan yang langgar kamu, tapi kenderaan tu tak ada insurans. Okey, tapi kes langgar lari tak ada, tapi kamu tahu nombor plate kenderaan yang melanggar anda. Okey, dan claim dibuat dalam masa 3 tahun. Okey, kamu masih boleh buat tuntutan kepada Motor Insurance Bureau, MIB. Walaupun kenderaan ketiga tu tak ada insurans, masih boleh tuntut, tapi jumlah dia tak banyak. Itu harus ingat, tak banyak jumlah dia, tapi boleh dapat. Okey, MIB ni kira macam SOCSO lah, kira macam SOCSO untuk insurans punya company lah. So semua syarikat insurans dia pool resources dia, lepas tu dia tolong orang yang tak ada insurans. Ni diwajibkan oleh bank negara ya. Akhir sekali saya ingin jelaskan, okey, ingat, okey, jangan percaya pada ejen-ejen. Sentiasa berbincang dengan peguam kamu. Kamu harus mendapat nasihat daripada peguam. Okey, peguam akan membantu kamu dalam menemu ramah saksi-saksi, menyediakan dokumen-dokumen, okey, dan memastikan pihak ketiga tu ada insurans dan sebagainya. Dan juga mungkin boleh membantu kamu sekiranya kamu perlukan bantuan. Saya harap topik hari ini ada serba sedikit membantu anda, dan sekiranya anda ada apa-apa soalan, nanti kita boleh membantu menjawab soalan-soalan anda. Dan saya bersyukur dapat sekiranya dapat membantu anda serba sedikit ya. Terima kasih kepada MCM juga. Thank you. Alright, terima kasih Mr. Faisal atas perkongsian yang penuh informasi berkenaan. Boleh saya rumuskan sedikit, jika berlaku kemalangan dan bagi melakukan tuntutan, perkara yang harus dilakukan adalah pertama, mendapatkan rawatan, membuat laporan polis, simpan segala bukti yang ada, dan paling utama, pastikan pihak yang ingin dituntut berkenaan mempunyai insurans. So no insurance, no claim. Alright.